Antara kes-kes lain yang pernah dicatatkan di Hotel Cecil adalah Assalamualaikum semua, apa khabar? Selamat datang ke Hari Semalam. Dalam video kali ini, aku nak cerita pasal sejarah panjang sebuah hotel yang menjadi tumpuan. Sebab apa? Kita tunggulah kenapa agaknya hotel ni jadi tumpuan. Sebelum aku cerita, apa kata korang bagi semangat dekat aku dengan tekan butang subscribe, like video ni, share kat kawan-kawan, komen juga sebarang cadangan atau kritikan dekat bawah. Jangan lupa juga tekan butang notification, tekan butang loceng tu supaya korang tahu video yang akan aku upload selepas ini. Dah. Okey, terima kasih semua. Kalau macam tu, jom. Aku dah janji kan. Okey, aku cerita sekarang. Hotel Cecil terletak di 640S Main Street, downtown Los Angeles. Hotel ni mula dibina pada tahun 1924. Idea untuk buka hotel ni datang daripada 3 orang kaya, iaitu William Banks Hanna, Charles L. Dix dan Robert H. Schultz. Direka oleh Lloyd Lester Smith dan dibina oleh W. Padden. Kos nak buat hotel ni 1.5 juta USD. Tapi kalau sekarang ni nak buat, tak adanya dapat 1.5 juta dah. Ingat buat hotel kat Sedina apa. Bahan yang diorang gunakan pun bukan main-mainnya barang tau. Marble tu keliling kat lobi ni daripada lantai sampai ke dinding. Lepas tu ada kaca yang ada bentuk-bentuk yang kat ceiling selalu tu kan. Kayu-kayu dia pun semua tahan lama punya kayu, mahal punya kayu. Hiasan dia pula ada pokok palm dalam pasu tu, pokok besar tu. Ada ukiran-ukiran lagi. Memang mewah punya barang. Setelah 3 tahun dibina pada tahun 1927, hotel ni pun mulalah beroperasi. Hotel ni ada 19 tingkat dan 700 bilik. Dah siap hotel ni pun, 3 orang tu tadi, dia laburkan lagi jutaan US dollar untuk promosikan, untuk bagi cantik hotel ni, untuk tarik pelanggan lah kira. Masa mula-mula dibuka, Hotel Cecil ni adalah untuk orang golongan pertengahan yang nak rasakan kemewahan. Dan juga untuk ahli-ahli perniagaan yang nak menginap dan berehat di tempat yang mewah lepas meeting juta-juta. Hotel Cecil masa tu jadi antara hotel mewah dekat LA. Setelah beberapa tahun beroperasi, Amerika Syarikat dilanda Great Depression. Great Depression ni adalah satu zaman kemelesetan ekonomi, kejatuhan saham-saham besar dunia yang berlaku pada penghujung 1920-an dan berakhir pada penghujung 1930-an. Itu adalah zaman kejatuhan ekonomi paling lama yang tercatat dalam sejarah. Masa zaman ekonomi jatuh ni lah, Hotel Cecil dah jadi hotel bajet. Diorang terpaksa tukar strategi bisnes diorang dengan menawarkan bilik yang boleh ditinggal lama dalam jangka masa yang panjang. Kenapa? Sebab Hotel Cecil masa tu terletak dekat dengan satu kawasan yang bernama Skid Row. Skid Row ni masa zaman kemelesetan tadi tu, zaman Great Depression tadi tu, dekat situ ada lebih 10,000 gelandangan yang tinggal di kawasan tu. Dan disebabkan tu, Skid Row ni mula jadi sarang penagih dadah, tempat-tempat yang tak sedap, banyak aktiviti tak bermoral macam pelacuran, dan menjadi tempat di mana homeless ni berkumpul. Kira Skid Row ni kawasan yang tak berapa nak elok lah. Makanya bermula zaman tu lah Hotel Cecil ni mula terkenal. Bukan kerana kemewahannya, tapi cerita di sebalik kemegahannya. Sekarang aku nak cerita kisah-kisah yang pernah terjadi dekat Hotel Cecil, bunuh diri, pembunuhan dan kematian yang pernah berlaku dekat hotel ni. Tapi ingat, ni bukan fakta 20 tau. Pada 19 November 1931, William Kelly Norton berusia 46 tahun dari Manhattan bunuh diri dekat Hotel Cecil. Dia bunuh diri dengan menelan pil yang beracun. Seminggu sebelum tu, William ni check in dekat Hotel Cecil dengan nama James Willis dari Chicago. Mungkin dia memalsukan identiti dia. September 1932, Benjamin Dodich berusia 25 tahun ditemui mati oleh pekerja kebersihan di biliknya. Dia bunuh diri, tembak kepala dia
dan tak ada sebarang nota bunuh diri yang dijumpai. Julai 1934, Louis Borden, 53 tahun, ditemui mati dalam bilik dia. Dia ni adalah seorang bekas pekerja dekat Pusat Perubatan Tentera US. Dia bunuh diri dengan kelar leher dia menggunakan pisau cukur dan tinggalkan nota yang dia tak sanggup nak teruskan hidup dengan keadaan kesihatan dia yang teruk. September 1944, pasangan kekasih Dorothy Jean Purcell dan Ben Levine menginap dekat hotel ni. Dorothy ni tak tahu tau yang dia ni tengah mengandung. Tak tahu. So hari tu dia sakit perut. Dia pergilah toilet. Rupanya sakit perut dia tu nak beranak. Dia ni tak nak kacau lah boyfriend dia ni yang tengah tidur. Sweet kan? Sudahnya dia beranak lah seorang-seorang dalam bilik air tu. Dah lepas dia beranak, dia tengok bayi dia tu, dia ingatkan bayi dia dah mati. So apa dia buat? Dia campak bayi dia daripada tingkap toilet bilik hotel tu. Bayi dia ditemui dekat bangunan sebelah Hotel Cecil. Lepas dia dah buang tu, dia buat tak tahu je, dia buat macam biasa. Pergi bercinta. 12 Oktober 1962, dua orang bunuh diri dalam masa yang sama. Pauline Orton, 27 dan George Giannini, 65 tahun. Dua-dua ditemui mati dengan terjun daripada tingkat 9 ke bawah dekat Hotel Cecil tu lah. Macam mana dia boleh bunuh diri sesama? Terjun sekali ke apa? Ini yang menarik. Pauline ni masa tu tengah bergaduh dengan suami dia. Dia ni memang tengah alami satu masalah keluarga yang agak besar lah. Pauline ni ambil keputusan untuk tamatkan hidup dia dengan terjun daripada tingkat 9 tu. Kebetulan pula masa tu Pakcik George ni tengah berjalan dekat bawah hotel tu. Apa jadi? Pauline hempap dia. So dengan dia sekalilah terkorban dalam kejadian tu. Yang bunuh diri sebenarnya Pauline. Yang George tu terbunuh. So korang kalau nak berjalan bukan setakat tengok depan je tau. Atas pun korang kena tengok. 4 Jun 1964, Goldie Osgood atau dikenali dengan Pigeon Goldie, berusia 65 tahun, ditemui mati dekat bilik dia. Pigeon Goldie ni adalah muka ataupun orang yang sangat familiar dekat Hotel Cecil ni. Seorang wanita yang peramah dan suka bagi makan burung. Dia dipercayai dipukul, diperkosa dan ditikam sampai mati. Kalau korang nak tahu cerita detail dia, aku ada buat video. Pergi lah tengok. 1 September 1992, sekujur tubuh tak bernyawa ditemui di jalan belakang Hotel Cecil. Dia dipercayai jatuh atau mungkin ditolak dari tingkat 15 Hotel Cecil. Lelaki Afrika Amerika itu yang berusia antara 20 hingga 30 tahun tidak dapat dikenal pasti identitinya sampai ke hari ini. Dan kes yang paling popular adalah kematian Elisa Lam. Kalau korang nak tahu cerita yang lebih detail lagi sekali aku ada buat video pasal kes ni. Pergi check it out. Secara ringkasnya pada 19 Februari 2013, Elisa Lam, seorang gadis berusia 21 tahun, ditemui mati di tangki air Hotel Cecil dalam keadaan tanpa pakaian. Ada kawan aku seorang ni, abang dia masa tu ada dekat tempat kejadian. Abang dia cerita masa minggu-minggu penemuan mayat tu, air dekat hotel tu memang kotor, berbau hanyir, keruh. Nasib baiklah kita ni jenis orang Melayu, masak air sebelum minum. Kalau US kan jenis minum terus daripada paip. Aku tak dapat bayangkan lah minum air mayat. Antara kes-kes lain yang pernah dicatatkan di Hotel Cecil adalah 1938, Grace E. Magro jatuh daripada bangunan Hotel Cecil. 1939, Roy Thompson jatuh. 1940, Dorothy Seger diracun. 1947, Robert Smith jatuh. 1954, Helen Gurney jatuh. 1962, Julia Frances Moore pun jatuh. 1975, Alison Lowell jatuh juga. 2015, seorang lelaki yang tak tahu identiti dia sampai sekarang pun jatuh. Kes yang jatuh-jatuh tu tak tahu sama ada dia jatuh terjun ke, dia memang terjatuh ke atau ditolak. Hotel Cecil masih ada lagi sampai sekarang setelah beberapa kali diubah suai, dibeli daripada syarikat ke syarikat ke syarikat. Banyak syarikat yang dah ambil alih dan sekarang ni namanya adalah Stay On Main.
Masih beroperasi sampai sekarang, tapi tak tahu lah sekarang ni LA PKP fasa berapa, tak tahu lah. Kalau korang ada peluang, pergilah Hotel Cecil tu, menginap kat sana. Lepas tu ceritakan kat aku pengalaman korang menginap kat situ. Tapi lagi afdal dia kalau korang dapat bawa aku sekali. Itu dia tadi sejarah panjang tentang sebuah hotel yang menjadi tumpuan kerana cerita di sebaliknya. Terima kasih aku nak ucapkan kepada korang yang dah subscribe. Kepada yang belum tu, bagilah semangat dekat aku dengan tekan butang subscribe, like video ni, share kat kawan-kawan. Kalau ada cadangan, kritikan ke apa-apa, silakanlah komen dekat bawah. Terbuka untuk korang. Kita borak-borak je macam kawan. Jangan lupa follow sosial media aku, Harith Sam Simon aja, tak susah pun. Mana-mana sosial media yang ada nama tu, tu insya-Allah tu akulah tu. Semoga kita berjumpa di video yang akan datang. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.